Baik, tuan-tuan, kita kembali ke kitab kita. Kitab Zadul Muta'allim, dan pada malam ini muka surat yang ke-167. Di tengah-tengah syarat orang yang berwakaf ataupun waqif. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Syarat orang yang berwakaf sebagai sedikit patah belakang kita, wakaf pada makna asalnya berhenti. Maksudnya, orang yang berwakaf itu menghentikan segala urusan pemindahan milik, sama ada secara warisan pusaka ataupun jual ataupun hibah, hadiah dan sebagainya. Dan menyedekahkan manfaatnya. Jadi ditahan harta itu, maksudnya tak boleh lagi nak diwariskan, tak boleh lagi dijual, tak boleh lagi berikan, dihadiahkan, dihibahkan. Kemudian manfaatnya itu disedekahkan. Itu wakaf. Rupanya banyak luas tanah wakaf ni. Berpuluh ribu hektar di seluruh Malaysia. Jadi ada syarat-syarat dia. Ini syarat orang yang berwakaf. Kita telah berkatakan syarat-syarat wakaf, dan pada malam ini kita sambung sikit lagi. Apa dia syarat-syarat kepada orang yang berwakaf? Yang perkara-perkara ini mesti ada kepada orang yang nak mewakafkan. Pertama, hendaklah ia orang yang dapat dipegang cakapnya. Ya. Di zaman-zaman dahulu, dokumentasi itu kurang sedikit. Jadi banyak wakaf mulut. Bila wakaf mulut tak dapat dibuktikan secara hitam putih di atas dokumen, jadi tak boleh dibuktikan di mahkamah. Jadi kalau dia tarik balik pun, sekali wakaf 3 tahun wakaf, tanah naik kawasan itu tak jadi wakaf. Sebab yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala sebut yuhibbuna al-ajilah. Manusia ni dia suka ya ajilah. Ajilah ni yang segera, yang ada di hadapan mata dia. Maksudnya duniawi ni dia suka. Lepas itu dia tinggalkan hari yang berat itu di belakang. Maksudnya esok pertimbangan di sana lambat lagi. Yang penting sekarang. Nak makan sekarang, nak untung sekarang. Yang lepas-lepas malam mau rumah saya bercerita bayar yuran, tapi resit kemudian keluar nama anak tak bayar lagi. Hak lain bayar, hak dobi berapa riyal tu bayar, hak ni bayar, hak yuran utama tak bayar. Tak ada resit, tak ada nak buat apa, tak boleh nak buat apa. Bayar, terpaksa bayar. Tapi memang bayarlah, maksudnya clear belaka. Hari pertama tu clear belaka. Kenapa yang lain yang kecil-kecil tu dibayar, ditik? Yang utama tak ditik. Tak ada dokumen. Ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu ayat yang paling panjang sekali dalam Al-Quran Al-Karim ialah mengenai hutang. Satu muka. Ayat itu satu muka mengenai hutang. Dan disebut peri pentingnya dokumentasi.
kita dokumenkan, bertulis. Ada hitam putihnya. Zaman-zaman sekarang, lembu dia pegang pada tali. Manusia tak boleh pegang apa-apa. Pelawak ya, kalau pegang pada janji pelawak. Baik, kita akan keluarkan resit. Nanti kita akan bagi resit pada anak. Jadi tidak sepatutnya lah perkara itu berlaku tidak ada resit. Bukan bertugasnya baru semalam. Dah lama dah buat kerja. Kemudian persediaan untuk menyambut murid baru ni, pelajar baru ni, bukan semalam punya kerja. Kan Cik Ting? Bukan semalam punya kerja. Takkan tak ada resit. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tu orang yang boleh dipegang cakap ni. Bukan bolak-balik bolak. Ya tak? Kedua, hendaklah ia layak berbuat tabarruk, berbuat kebajikan. Orang yang layak mukallaf, aqil, baligh, waras, ya, yang mempunyai hak milik yang sempurna. Bukan dia pinjam, lepas tu dia wakaf. Bukan hak yang dia sewa, lepas tu dia wakafkan untuk selama-lamanya. Contoh. Dia layak untuk berbuat tabarruk. Nak derma, nak sedekah. Ni yang tak layak. Poin yang ketiga ini, tidak sah wakaf kanak-kanak dan orang gila kerana hilang fungsi ataupun kelayakan akalnya. Jadi budak-budak tak tahu kecek-keceknya bagi. Dia tak tahu. Tak tahu nilai benar. Mungkin dia tengok emas tu macam besi biasa je. Nak ambil lah. Contoh. Kalau emas mungkin tahu, budak. Emas mungkin tahu. Batu permata. Orang kata, nak ambil dia tak tahu batu permata tu berapa harga dia. Contoh. Orang gila patah lagi. Tak ada, dia tak khabar. Macam mana dia nak ni? La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama, maksudnya tidak ada taklif bebanan agama ke atas orang yang tidak ada akal. Orang yang tidak ada akal ni orang gila, dia tak ada akal. Maksudnya dia buat salah pun tidak dikira salah. Dia tak perlu sembahyang, tak wajib sembahyang dia sebab tak ada akal. Begitu juga budak-budak sebenarnya yang belum akil baligh itu, sebelum utamanya yang belum memayyiz pakaiannya. Tak ada. Dia tak tahu sebenarnya kesan, risiko, nilai. Jadi tapi tuan-tuan jagalah anak-anak tu. Mentang-mentanglah dia tidak berdosa, tak ada taklif lagi. Kita katalah budak kan, apa semua. Yang biar melompat sana, pecah TV orang, pecah almari orang. Pasu hak import daripada China, beli di China, pecah 3,000, 4,000 misalnya. Mak ayah kena ganti hak tu. Mak ayah kena ganti. Walaupun tak berdosa budak itu. Contoh. Itu dia ni. Tidak sah wakaf orang yang digagahi atau dipaksa. Digagahi itu maksudnya dipaksa. Dan orang yang mahjur, orang yang ditahan daripada memerintahkan hartanya. Ada ya? Safih misalnya, dia bodoh, lembam. Dia tak tahu. Dia apa orang kata kalau bagi duit, dia bagi je. Orang minta, dia bagi je. Dia tahu duit. Tapi misalnya lembam. Dia kena tahan. Dikawal harta dia tu. Supaya apa? Supaya dia tak joli, dia tak bagi ke orang, dia tak dieksploitasi, dia tak dikhianati, dia sekat. Dia punya tasarruf ataupun transaksi dia, muamalat dia
perlu kepada orang yang menjaga dia. Maka dia tak boleh nak wakaf. Dia tak tahu kepentingan dia. Ya tak? Ini ada harta warisan. Rumah besar je. Ni wakafnya rumah tu. Akhir sekali dia tak ada rumah. Contoh. Baik. Wakaf itu hendaklah mengikutnya terakhir. Ketetapan orang yang berwakaf. Ikut orang yang berwakaf. Dia nak wakaf pada siapa? Bagaimana? Macam mana? Pada mendahulukan atau kemudiankan atau menyamakan atau lebih kurangkan kepada orang-orang atau pihak yang diwakafkan itu. Atas dia. Dia nak wakaf pada siapa? Nak wakaf pada orang miskin. Maka orang miskin lah yang berhak menggunakan manfaat harta itu. Wakaf kepada anak yatim. Maka anak yatim lah yang berhak untuk menggunakan. Sebab itu wakaf ini dia ada dua. Wakaf ahli. Misalnya dia wakaf hanya keluarga dia sahaja yang boleh menggunakan rumah itu. Dia buat rumah perhimpunan keluarga contoh. Maka kaum kerabat dia, sepupu, sepoyang dia pun bolehlah gunakan itu. Wakaf ahli untuk keluarga. Dia ada wakaf khairi. Wakaf ni ada dua. Satu umum, satu lagi khas. Umum misalnya dia tinggalkan bangunan itu, buatlah apa saja yang baik-baik. Nak buat kenduri boleh, nak buat mesyuarat boleh. Di situ. Itu umum. Ataupun dia kata wakaf ini untuk pelajar tahfiz. Maka pelajar tahfiz sajalah yang menggunakannya. Maka orang yang berwakaf ni dia berhak menentukan kepada siapa yang diwakafkan, bagaimana caranya, bila masa dan sebagainya. Sahaja aku mewakafkan bangunan ini untuk kegunaan tahfizul Quran, maka digunakanlah untuk tahfiz. Selesai tuan-tuan dan puan-puan. Bab wakaf. Dan wakaf ini adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Yang paling jelas, yang paling nyata yang dimaksudkan sedekatun jariyatun, maksudnya sedekah yang mengalir pahalanya meskipun orang yang bersedekah itu telah pun meninggal dunia, sudah lama meninggal dunia. Selama mana yang ditinggalkan itu dalam bentuk wakaf, itu adalah sedekah jariyah, mengalir semua. Itu dia untungnya mewakafkan ni. Baik. Hukumnya sunat, sangat digalakkan. Kalau ada sembelih dan berburu. Tajuk lain tuan-tuan dan puan-puan, muka surat 168. Sembelih. Tiap-tiap binatang daratan yang halal dimakan, yang upaya disembelih akan dia, maka wajib disembelih pada lehernya. Binatang daratan yang halal dimakan. Lembu, kerbau, kambing, rusa, kijang. Maka disembelih di leher dia. Kalau mampu, disembelih di leher dia. Babi ada leher tak? Babi tak ada leher. Baik itu dia tidak disembelih, maksudnya tak boleh makan. Yang upaya. Dan binatang daratan yang halal dia makan, yang tidak upaya disembelih akan dia kerana liar umpamanya, maka sembelihannya ialah dengan ditikam yang mematikan pada mana-mana tempat jua, walaupun lain daripada lehernya. Kalau binatang itu binatang liar, kijang misalnya, rusa, ataupun binatang kita, binatang ternakan kita tapi liar,
kerbau misalnya dilepas begitu kan, maka liar, dia jadi liar. Ataupun binatang jinak tapi tiba-tiba dia jadi liar, mengamuk tak tentu pasal. Macam kita tengok dalam video nak disembelih itu lah. Lari lah, jadi liar. Pun boleh ditikam mana-mana tempat bahagian yang boleh mematikan dia. Ya. Biasa orang tembak. Kalau tembak, tembaklah di kaki. Sebab kalau tembak di kepala, kita bimbang waktu kita sembelih itu, dia bukan lagi hayat mustaqirrah. Nanti kita akan masuk ke bab sembelihan mungkin minggu depan. Dia bukan lagi hayat mustaqirrah. Dia dah hayat mazbuh. Dah tak bermain sangat dah. Kalau kita biarkan tanpa sembelihan, dia mati. Masalahnya tembakan itu, kalau senapan patah yang kita gunakan itu, dia tumpul sebenarnya peluru tu. Jadi dia bukannya melukakan, dia membakar. Lebih kepada hentakan yang kuat dan membakar. Peluru itu panas. Sini kalau tak silap saya kecil-kecil dulu kita biasa sebut kalau peluru sebutir tu, besar tu panggil backshot. Kalau yang banyak butir tu panggil peluru penabur. Sini saya tahu panggil apa? Napan patah biasanya. Peluru penabur. Awak kecil-kecil halus-halus saudara. Kalau yang besar tu SG. Kita panggil backshot. Kecil-kecil dulu. Saya dapat dia punya istilah nama peluru tu. Kalau menembak belibis tu guna penabur, dia masalahnya peluru tu tumpul, dia bulat, ni tak? Bulat macam ke kaca besi tu. Jadi dia lebih kepada hentakan, tumpul dan membakar, dia panas. Jadi tidak menepati syarat alat sembelihan nanti. Jadi kalau nak tembak bahagian yang melumpuhkan sahajalah. Maksudnya tidak mematikan dia. Dengan tembak di kepala dan sebagainya. Untuk itu. Ada juga yang mengatakan harus. Wallahu a'lam. Saya lebih berpegang kepada tidak harus. Dengan senapan patah. Sekarang yang kita biasa guna di Malaysia. Wajib pada sembelih itu dua perkara. Ini syarat kepada yang disembelih. Pertama, memutuskan halqum, iaitu saluran nafas. Halqum. Kedua, memutuskan mari, ulat merih, kita kata merih ni dia al-mari bahasa Arab, iaitu saluran makanan dan minuman. Bagi putus. Kalau tak putus, walaupun sikit, binatang kita sudah hayat mazbuh, lepek-lepek dah nak mati sangat dah, kemudian mati, tak sah. Dengan sekali sembelih, bukannya dua kali sembelih. Artinya dah lama berhenti sembelih, tengok Allah tak putus lagi, tak putuskan, tak sah. Tapi kalau terangkat, ni ramai yang kata, ini ramai yang tanya, terangkat, dia sembelih tu pun, ataupun dia sengaja angkat, dia tengok, itu masih dalam satu majlis, dia panggil daf'ah wahidah lagi. Sekali lagi, dengan cepat
Tengok tak putus, terangkat itu. Terangkat itu masih lagi dikira dalam satu majlis, dalam satu duf'ah ataupun sekali menyembelih. Tapi kalau dah bangun, dah ini dah kelepak, nak tengok kenapa tak mati lah, tak putus lagi. Itu dah 2 kali. Ya. Dan kena cepat. Jangan setengah orang tu dia gong, dia wah-wah nak lepas, dia kata tak putus lagi ni apa semua. Binatang tu dah kelepek, nak mati sangat dah. Itu hayat mazbuh dah. Hayat mazbuh. Maksudnya kena lepaskan sembelihan itu, habiskan sembelihan itu, dan binatang sembelihan itu masih lagi hayatnya hayat mustaqirrah. Hayat yang masih kuat, maksudnya gelepar itu kuat. Gelepar dia. Darah mancut gitu. Itu hayat mustaqirrah. Artinya kalau hayat mazbuh ni sebenarnya dia memang nak mati dah. Bila kita tak selesai lagi upacara menyembelih ni, binatang itu sudah sampai ke hayat yang nak mati dah, maka tak sah. Ya. Pada tahun 97, 98, 99. Tak, tahun 89. Tahun 89 kita ada misi dakwah ke Hulu Tembeling. Bertiga orang buat latihan dakwah di Hulu Tembeling tahun 89. Tengah-tengah menaiki bot di tengah-tengah sungai Tembeling itu. Dia kata, riuh sekali. Usaha menyeberang sungai Tembeling. Maka apa lagi? 2-3 orang turun berenang. Lepas tu peganglah. Sementara tunggu bot hanyut. Sampai tu angkat, buat naik ke atas. Usaha itu dah buih dah mulut dia. Dah bunyi nazak dah. Bunyi gargarah dah. Gitu. Dia sembelih lah. Sembelih. Pun tak berapa nak memancut dah darah. Gitu. Dalam hati kita ni, kita waktu itu masih senawi salis, senawi ketiga. Tak berani nak keluar fatwa. Tapi kita dah was-was. Pada malam itu kita singgah di sebuah kampung, maka orang kampung yang menyembelih rusa itu panggil jemput. Makan daging rusa. Kenuri. Ada alasan yang kita buat, saya tak ingat apa dia. Jadi kita elak pergi, tak pergi. Elak dengan alasan apa saya tak ingat dah. Tapi atas alasan was-was tu lah. Was-was. Dah hayat tu dah sebenarnya bukan lagi hayat mustaqirrah, hayat mazbuh dah. Pasal dia lama sangat berendam dalam air tu, dia lemah. Bawa naik atas bot tu, dia nak mati sangat dah. Kelepak-kelepak gitu je, tak ada lah lontar dan sebagainya. Sembelih pun tu nak cerita tuan-tuan dan puan. Baik. Dan sunat pada sembelih itu 2 perkara. Pertama, memutuskan urat yang di kiri leher. Ini sunat. Ya. Kedua, memutuskan urat yang di kanan leher. Sunat. Dipanggil wadajain. Artinya urat leher. Urat leher. Sini. Artinya untuk lebih memudahkan binatang sembelihan tu mati cepat. Maka sunat hukum dia. Dia sebenarnya menyembelih ni yang dikatakan disebut tazkiyah.
tazkiyah. Tazkiyah dia ada 3 cara untuk menghalalkan binatang itu. Yang pertama dia panggil zabah. Zabah. Zabah ialah sembelih. Sembelih yang kita buatlah. Maksudnya dia halqum. Ya, dia halqum, dia leher. Yang kedua, nahar dia panggil. Nahar ni khususnya unta. Sunat kalau unta dia nahar, bukan zabah. Dia bawa leher dia. Dan dia buat sambil berdiri. Diri je. Gitu. Kalau tuan tengok ada video yang diviralkan tu, berpuluh ekor sekejap je. Dia sambil berdiri. Di bawah leher dia dekat dengan tengkuk. Di situ. Dia unta ni dia leher dia panjang. Bila kita kalau sembelih kat atas ni lambatlah. Makin dekat dengan hidung makin lambat nak mati. Dia bawa. Dan sambil berdiri. Dan eloknya kaki kirinya tu dia angkat, diikat. Kaki kiri dia tu ikat kat lutut. Jadi dia pada bawah aja dengan pisau. Gitu. Itu jatuh. Mudah. Unta. Seorang je buat kerja. Kalau lembu ni kita 6 orang. Tak padan lagi 6 orang kena tu. Lepas macam. Saya tengok di Pakistan 2 orang tuan-tuan. Memang profesional. 2 orang je. Dan sekejap. Package dia sekali lapah. Sembelih dan lapah. Kalau hari raya korban itu di Karachi, setiap rumah tu ada seko. Setiap rumah ada seko. Kalau satu lorong tu mungkin ada berpuluh ekor. Seko. Kerana mazhab Hanafi wajib korban bagi yang mampu. Maka setiap rumah ada seko. Dia buat kerja tu sekejap. Seko rumah ni. Satu lorong habis. 2 orang. Pakar ni. Profesional. Yang ketiga ni dia panggil aqar. Aqar ni maksudnya tidak sembelih di leher, tapi melukakan di mana-mana tempat yang boleh menyebabkan dia mati. Ini dia panggil zakatul darurah. Zakatul darurah. Bukan zal. Zakatul darurah. Maksudnya proses menghalalkan, proses menghalalkan satu-satu binatang yang halal dengan dimatikan binatang itu secara syarak. Mematikan binatang secara syarak untuk dimakan. Itu tazkiyah dia panggil. Jadi kalau binatang ternakan kita tu jadi liar, bolehlah kita panah ke, tombak ke, mana-mana sempat. Kalau istilah kita kecil-kecil dulu belajar, dia kata contoh yang dia beri ialah lembu kita jatuh dalam telaga. Payah nak itu dan sebagainya. Tikamlah mana-mana bahagian. Itu pun sudah kira. Baik. Tak baca bismillah Ustaz? Tak baca bismillah sah sembelihan dia. Dalam mazhab Syafi'i yang dia i'tibar, yang dia ambil kira tu bukan lafaz bismillah itu saja sebenarnya. Ialah keislaman dia di dalam. Artinya orang Islam yang menyembelih. Orang Islam yang menyembelih. Maka bolehlah. Walaupun dia lupa nak baca bismillah ataupun dia sengaja tidak membaca bismillah, sembelihan itu sah. Satu lagi sembelihan yang sah ialah sembelihan ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab ni siapa? Yahudi dan Nasrani. Tetapi yang macam mana? Yang memang datuk neneknya sudah Yahudi dan sudah Nasrani,
sebelum penyelewengan. Sebelum penyelewengan. Berarti Yahudi Nasara yang ada sekarang ni, katalah orang Filipina, Kristian, mereka tidak diiktiraf. Tidak sah. Maksudnya kita tidak boleh makan sembelihan mereka. Begitu juga dengan orang Nasara Arab, orang Kristian Arab. Pun dia orang masuk Islam tu dah kemudian. Ada yang masuk Islam selepas kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang memang keturunan dia itu Kristian sebelum penyelewengan. Yahudi sebelum penyelewengan. Ya, kalau yang ada sekarang ni diragukan, maksudnya ataupun ada yang baru masuk Kristian beberapa tahun, tak kira berapa tahun, malam minggu lepas, itu tak dikira sebagai ahli kitab yang boleh menghalalkan sembelihan dia dimakan oleh orang Islam. Baik. Apa lagi? Sunat sembelihan ni. Sunat baca bismillah, sunat dia. Kemudian 2 urat leher. Dan membaringkan sembelihan itu di belah rusuk kiri. Dilepaskan kaki kanan supaya dia lebih mudah untuk menggelepar tu. Menghadap kiblat. Jadinya bila kita tu menghadap kiblat, binatang sembelihan kita sebenarnya menghadap ke kiblat jugalah. Baring rusuk kiri. Itu yang disunatkan menyembelih, dan menyembelih mesti dengan alat yang tajam, besi, tembaga, atau batu ke, tembikar ke, asal tajam. Kecuali kuku dan gigi. Dan dikiaskan kepada gigi, tulang. Tak boleh, walaupun tajam. Kaca boleh, asal tajam. Itu syarat pada alat penyembelihan. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.